Salam sejahtera dan selamat tengah hari, madam. Hari ini, saya Muhammad Aziz bin Muhammad Nizam yang terdiri daripada kumpulan Muhammad Adam Daniel, Muhammad Idris Amar dan Muhammad Qabil Qayyum ingin membentangkan tentang PBL 1. Question number 1. Identify a valid or invalid identifier names. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak cara untuk menentukan identifier itu valid atau tidak valid. Sebagai contoh, kita tengok yang identifier yang pertama, underscore member add. Invalid. Identifier ini invalid kerana ia mempunyai special symbol di hujung identifier iaitu add. Yang kedua, price jarak 1. Identifier ini invalid. Identifier ini invalid kerana ia mempunyai jarak. Identifier ini juga boleh menjadi valid jika selepas price itu diletakkan underscore ataupun 1 didekatkan dengan price itu. Yang ketiga, price value. Identifier ini valid. Identifier ini valid kerana ia memenuhi syarat untuk sesuatu identifier itu menjadi valid, seperti bermulanya identifier itu dengan huruf kecil atau huruf besar. Seperti yang kita dapat lihat di sini, identifier ini bermula dengan huruf kecil, tiada special symbol dan tidak jarak. Mana kata identifier ini valid. Yang keempat, student age valid. Identifier ini sama juga seperti dengan identifier yang sebelum ini, iaitu price value. Kedua identifier ini valid. Student age ini juga valid kerana ia juga memenuhi syarat-syarat untuk sesuatu identifier names itu menjadi valid, seperti bermulanya nama identifier itu dengan huruf besar, tiada jarak dan tiada special symbol. Yang kelima, hashtag PSPD. Identifier ini invalid kerana kita dapat lihat di depan nama identifier itu mempunyai special symbol, iaitu hashtag. Dan yang terakhir, for you to see. Identifier ini invalid kerana ia tidak memenuhi syarat-syarat identifier itu. Ia bermula, nama identifier itu bermula dengan nombor, manakala identifier yang valid akan bermula dengan huruf, tidak kisah huruf kecil atau huruf besar atau underscore. Hi, then very good afternoon for madam. And so for me, my name is Muhammad Idris Amar, and I'm going to explain to you the question number 2 from the PBL. So sepertinya kita nampak di sini ada given A sama dengan 2, B sama dengan 3 dan C sama dengan 4. So dia suruh calculate W sama dengan not A darab A tambah B darab B, dan dia kurang daripada C tolak A tambah 5 darab B. So first of all, kita akan kena buat tukarkan A ni kepada apa yang diberi, seperti contohnya A sama dengan 2, B sama dengan 3 dan C sama dengan 4. So dia akan jadi seperti ini, 2 darab 2 tambah 3 darab 3 kurang daripada 4 tolak 2 tambah 5 darab 3. So apa yang kita akan buat dulu? So first kita akan buat dalam kurungan dulu, dan dalam kurungan tu pula kita akan buat juga darab dulu. So kita buat 2 darab 2 tambah 3 darab 3. So kita buat 2 darab 2 dulu menjadikan 4, 3 darab 3 jadikan 9. Seperti yang di sebelah pula, yang di kanan kita buat 5 darab 3 terdahulu. So jawapan dia akan jadi 15. Seterusnya kita akan tambah seperti biasa daripada kiri ke kanan. So kita akan buat 4 tambah 9 sama dengan 13, dan 4 tolak 2 tambah 15 sama dengan 17. So apabila sudah siap, kita akan mencari sama ada true or false statement yang diberikan. So statement di sini memberikan 13 kurang daripada 17 dan dia adalah true. Selepas true, kita sini dia akan beri tanda not true. Apabila dia telah memberi not true, dia akan jadikan false. So W sama dengan false. So hanya untuk 2A.
untuk 2B pula, dia given D equals 5, E equals 2 dan F equals 4. So seperti biasa, seperti soalan yang A, kita akan tukarkan D kepada 5, E kepada 2 dan F kepada 4. So dia akan jadi 5 darab 2 10 bagi 4 tolak 2. So apa kita akan buat dulu? Kita akan buat 5 darab 2 dahulu daripada kiri kanan seperti A tadi, dan jawapannya akan menjadi 10. 5 darab 2 sama dengan 10, di manakala 10 bagi 4 sama dengan 2. Kenapa dia jadi 2? Kenapa tak ada point? Sebabkan dia adalah integer, which was tak boleh letak point. Sebab dia tidak akan dapat dibaca. So dia akan jadi 2. So selepas itu apa yang kita buat? Kita akan selesaikan dulu apa yang diberi, seperti 2 tolak 2 jadikan kosong. So apa seterusnya? Seterusnya 10 adalah tidak sama dengan kosong, not equal to 0. Kenapa dia not equal? Sebab dia ada not dan equal. So dia akan jadi not equal 0, dia akan jadi true. Kalau dia false, dia akan 10 equal to 0 dan dia akan jadi false. Tapi sebabkan dia ada not equals, sebab dia ada not depan ni, dia akan jadi true. So kepada soalan ke C pula, given G equal to 12, H equals to 3 dan I equals to 1. Kita calculate. So seperti biasa, kita tukarkan G kepada 12, H kepada 3 dan I kepada 1. Dan dia akan jadi 6 kurang daripada 1 tolak 12 tambah 5 darab 3, or 3 kali 1 lebih daripada 30. So apa selepas itu? Kita buat macam biasa, kita selesaikan dulu dalam kurungan. Okay, dalam kurungan. So dalam kurungan pula kita selesaikan 5 kali dengan 3 itu. So 5 kali 3 sama dengan 15 dan 3 kali 1 sama dengan 3. Apa selepas itu? Lepas itu kita selesaikan macam biasa. 1 tolak 12 tambah 15 jadi 4. Manakala itu saja yang ada. So selepas itu apa akan kita buat? Selepas ni dia akan jadi not 6 kurang daripada 4. So dia akan jadi true. Okay, dia akan jadi true, di manakala 3 lebih daripada 10 adalah false. So selepas dapat true or false, kita akan dah ambil true. Kenapa ambil true? Kenapa tak ambil false? Sebabkan dia adalah 1, true adalah 1 dan false adalah kosong. Memandangkan dia atau, kita akan ambil yang 1 which was true. Okay, dah itu saja. Terima kasih. So, hi madam, my name is Muhammad Adam Daniel. I will present question 3. So the question is, based on the problem given, write pseudocode, then list the variable and data type. Question A, calculate total payment after 20% service charge of homestay payment. User need to give day of stay and price of package per day. So soalan ni dia minta kita buat pseudocode dan variable and data type. So first kita buat dulu pseudocode dia. Seperti kita tahu, pseudocode akan bermula dengan perkataan start. So dekat sini saya akan tulis start. Lepas start, kita akan letak semua input yang diperlukan untuk menjalankan pseudocode ni. Input yang ada dekat dalam pseudocode ni ialah day of stay and price of package per day. So first, untuk kita dapat total payment, dia ada banyak cara dia, dan banyak jalan kira. So jalan kira yang pertama ialah calculate total price before service charge using formula total price equal to day of stay times price of package per day. Next, lepas kita dapat total price, kita perlu dapatkan harga selepas harga servis. At this, we'll calculate the service charge using formula service charge equal to total price times 0.2. At this, 0.2 is equal to 20%. Kat sini juga nak cakap yang kenapa 0.2 tu saya tak letak sebagai input.
sebab dalam soalan tu dia dah bagi 0.22 siap-siap. So tak perlu letak dalam input. Next, lepas kita dapat total price dan dapat juga service charge, barulah kita boleh cari dia punya total payment. So calculate the total payment using formula. Total payment sama dengan total price plus service charge. Dah dapat semua tu, untuk displaykan output, saya akan tulis display total payment. Dan disebabkan pseudocode ni ada start, dia juga mesti ada end. So letak end. Next, soalan ni minta untuk cari variable and data type. So dekat soalan A ni, variable yang ada ialah day of stay, price of package per day, total price, service charges and total payment. Dekat sini untuk variable day of stay, dia data type dia is integer. Kenapa integer? Sebab day ni dia tak ada nombor perpuluhan, macam 1 hari, 2 hari. So dia tak ada 2.5 hari macam tu. So untuk price of package per day, dia akan jadi float. Kenapa float? Sebab price ni dia tak tentu. Ada price yang nombor tetap macam RM20, tapi ada juga price yang RM20.50. So dia akan jadi float. Sama juga dengan total price, service charge and total payment. Sebab semua harga tu dia tak tetap, mungkin ada yang ada nombor perpuluhan. So untuk soalan B, dia kata calculate price after 25% discount given price and quantity of an item. So dekat soalan B ni sama macam tadi, dia minta kita buat pseudocode. First, kita letak start, input price per item and quantity item. Dekat sini kenapa kita letak price per item and quantity item? Sebab dekat soalan dah suruh kita untuk masukkan dua benda tu. So untuk kita dapatkan price after discount, first we will calculate total price using formula total price equal to quantity items times price per item. Dekat sini kita baru sahaja dapat untuk harga yang perlu dibayar, belum lagi harga yang perlu dibayar selepas diskaun. So kita cari pula harga diskaun. Calculate total payment using formula total payment equal to total price times 0.25. So here 0.25 also equal to 25%. Next, lepas habis dah buat total price and total payment, barulah kita boleh dapat price after discount. Untuk cari price after discount, calculate price after discount using formula price after discount equal to total price yang kita dapat tadi tolak dengan total payment harga discount tu. Setelah kita buat semua jalan kerja, display price after discount, and kita akhiri kita punya pseudocode dengan end. So dekat sini soalan B ni, variable dia ada price per item, quantity item, total price, total payment and price after discount. So price per item ni kita letak float. Sebab apa? Sama macam soalan sebelum ni, price ni dia harga yang tak tetap dan berubah-ubah, mungkin ada nombor perpuluhan. So kita letak float. Untuk quantity item kita letak integer. Kenapa integer untuk quantity item? Sebab item ni kita tak boleh beli dalam bentuk perpuluhan. Sebagai contoh, kita beli 1.5 barang, tak boleh. So dia macam 1 item, 2 item. And untuk total price, total payment and price after discount, semua tu akan jadi float. Sebab sama macam tadi, semua tu untuk price ni dia punya nombor tak menentu. Kemungkinan ada titik perpuluhan. Untuk soalan keempat, kita memerlukan 4 jawapan. Jawapan pertama iaitu IPO chart. IPO chart kita akan letak input sebagai pin number. Proses kita akan assign ABC13 sebagai pin number. Kemudian status kita akan jadikan authorized user. Jika else, status akan dijadikan sebagai unauthorized user. Output kita akan letak display status. Jawapan kedua, kita akan letak algorithm. Untuk algorithm kita akan letak nombor 1 sebagai enter pin number. Nombor 2, kita akan assign pin number itu sebagai ABC123 dan status sama dengan authorized user. Jika else, status akan dijadikan unauthorized user. Nombor 3, kita akan letak display status. Nombor 3, pseudocode kita akan mulakan dengan start. Kemudian kita akan input pin number, dan if pin number sama dengan AB123, status akan dijadikan sebagai authorized user. Jika else, status akan dijadikan sebagai unauthorized user. Kemudian kita letak an if.
untuk mengakhiri mengakhiri if. Display status, kemudian kita akan end task. Untuk jawapan keempat iaitu flowchart. Flowchart kita akan letak start bahagian atas. Kemudian kita akan letak input sebagai enter pin number. Kemudian kita akan letak choice untuk pin number sama dengan A, B, Z, T ke. Jika betul, kita akan dapat status sebagai unauthorized user. Jika salah, kita akan dapat status unauthorized user. Kemudian kita letak output sebagai display status. Kemudian kita akan akhiri dengan end untuk mengakhiri task. Okay, sekian sahaja daripada kami. Sekian terima kasih.